Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan hubungan etnik di Malaysia dari aspek pendidikan. Nama-nama yang terdiri dalam ahli kumpulan kami ialah Nurin Nabila, Nabila Balkish, Nur Syahira Amalin, Nurul Husna, Nurul Ain, Maizatul Akmanisha, Nur Dalila dan Aisyatul Humaira. Antara kesan-kesan dalam aspek pendidikan ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ain binti Abdul Munaim, nombor metrik I193044274 akan membentangkan persekitaran pembelajaran iaitu antara kesan dari aspek pendidikan. Okey, yang pertama, tidak dapat mengatur susunan jadual dengan sebaiknya. Ini kerana apabila suasana persekitaran selesa iaitu di rumah akan menimbulkan sifat ambil mudah iaitu sambil lewa dalam diri pelajar. Ini kerana di rumah, permainan atas talian iaitu online game akan menarik lebih minat berbanding pembelajaran atas talian. Yang kedua, sukar untuk mengasah bakat dan kemahiran pelajar dalam pembelajaran atas talian. Ini kerana kemahiran yang ditunjukkan di dalam alam maya agak kabur untuk mengasah bakat pelajar tersebut. Ini kerana di sekolah mempunyai bengkel iaitu telah dipenuhi dengan pelbagai kelengkapan untuk dipraktikkan dalam diri pelajar berbanding di rumah hanya dapat membayangkan sahaja. Yang ketiga, perebutan gadget dengan adik-beradik lain kerana untuk memasuki kelas dan mengulang kaji pembelajaran. Seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian terganggu. Ini disebabkan suasana di rumah yang penuh dengan ramainya adik-beradik atau masalah pencapaian internet. Akhir sekali, interaksi antara pelajar dan guru akan berlaku kesukaran. Ini kerana apabila rangkaian internet terganggu, maka kefahaman dalam pembelajaran juga terganggu, iaitu kesukaran untuk memahami, menanyakan soalan atau sebagainya dalam interaksi pelajar dan guru atau rakan-rakan. Saya Nur Syahira Amali binti Izu I1930411. Okey, masalah internet di sini ada 3 poin. Poin pertama, guru suka untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Ini kerana hadirnya masalah internet terhadap guru atau pelajar yang menyebabkan masalah persekitaran lain. Masalah persekitaran seorang pelajar itu ataupun seorang guru itu yang menyebabkan line internet slow untuk mereka menghadiri kelas secara online. Yang kedua, tidak semua pelajar mempunyai wifi atau tablet di rumah kerana segelintir daripada ibu bapa pelajar mempunyai pendapatan yang sangat rendah dan tidak mampu untuk memasang wifi atau membeli gadget kepada anak-anak mereka untuk menghadiri kelas secara online. Yang ketiga, para guru perlu lebih berfikir secara kritis dan kreatif supaya setiap pelajar faham dan dapat apa yang mereka belajar dalam kelas online. Dan para guru juga perlu mencari satu inisiatif yang kreatif supaya pelajar yang mempunyai masalah internet dapat menghadiri kelas secara online dan dapat tugasan yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas secara online. Okey, para guru juga boleh berkomunikasi dengan pelajar yang masalah dengan internet ini melalui WhatsApp, melalui chat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Akmanisha binti Muhammad Syahah, nombor metrik I20104424 akan meneruskan pembentangan mengenai kecekapan seseorang murid mengenai kemahiran 3M terganggu. Apakah itu 3M? 3M merupakan akronim bagi 3 kemahiran utama dalam pembelajaran, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, ketiga-tiga kemahiran tersebut sangat penting bagi setiap individu yang baru bermula untuk menduduki alam baharu iaitu alam persekolahan. Ini bermakna kesan ini dia lebih tertumpu kepada murid prasekolah tabika yang berusia 4 hingga 6 tahun. Kemahiran 3M ini juga merupakan proses pembelajaran yang sekurang-kurangnya perlu dikuasai murid prasekolah kerana bagi memudahkan proses pembelajaran semasa di sekolah rendah. Namun,
Mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M ini secara jelas serta terperinci kerana terganggu akibat pengisytiharan penutupan sekolah-sekolah. Selain itu, ia memberi kesan yang begitu mendalam, terutamanya kepada murid-murid yang tinggal di luar bandar. Pada tahun 2018, di daerah Kuantan, seramai 3,677 murid tahun 1 masih lagi tidak mampu untuk mengenal huruf serta nombor, dan hal ini ia menjadi semakin parah setelah wabak ini muncul. Disebabkan itu, ramai murid tercicir semasa sesi pembelajaran berlangsung. Ini kerana mereka masih tidak dapat menguasai kemahiran 3M. Secara tidak langsung, kadar buta huruf di negara ini turut berlaku peningkatan yang drastik. Namun, setiap permasalahan yang muncul semestinya terdapat jalan penyelesaian. Oleh itu, langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah peranan para pendidik dengan mengesan murid-murid yang tercicir. Seterusnya, ibu bapa haruslah menyediakan suasana pembelajaran di rumah seperti membaca buku-buku cerita kepada mereka ataupun menyediakan perpustakaan mini di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurdalina binti Nurizan, I201045558. Kesan yang keempat ialah krisis kewangan dan pengangguran. Rakyat Malaysia tak kira etnik apa pun mengalami krisis kewangan dari aspek pendidikan. Orang Melayu ke orang Cina ataupun orang India semua menghadapi masalah yang sama disebabkan oleh pandemik COVID yang melanda negara. Hal ini kerana para majikan memberhentikan pekerja sesuka hati dan tanpa sebab yang kukuh. Oleh kerana itu, menyebabkan ibu bapa yang bekerja kehilangan pekerjaan serta meningkatkan bilangan pengangguran di Malaysia. Apabila isu ini terjadi, ia menyebabkan ibu bapa tiada lagi sumber pendapatan yang kukuh dan stabil. Kemudian pembelanjaan harian juga menjadi terhad. Di samping itu juga, ibu bapa mengalami masalah kekurangan kemudahan untuk disediakan kepada anak-anak mereka yang belajar dari rumah melalui dalam talian. Mereka yang mempunyai anak yang ramai lebih terasa dan terkesan. Contohnya, anak yang ramai terpaksa berkongsi atau bergilir-gilir menggunakan telefon untuk menghadiri kelas dalam talian. Ada yang menghadiri kelas dan ada yang terpaksa untuk tidak menghadiri ke kelas oleh kerana mengalah dengan adik-beradik. Hal ini kerana ibu bapa tidak mempunyai wang yang cukup untuk pembelajaran anak-anak. Ia juga sedikit sebanyak mengganggu pembelajaran dan fokus anak-anak untuk belajar. Akhir sekali, ibu bapa juga mengalami bebanan hutang seperti untuk membayar sewa rumah, bil kereta, bil air elektrik, kereta, motor serta untuk membiayai yuran anak-anak yang masih belajar kerana mereka lebih mengutamakan keperluan hidup. Ada juga keluarga yang tidak bernasib baik, terpaksa memberhentikan anak mereka dari sekolah kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk menampung pembelajaran anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nabila Balkis binti Khairul Anwar. Nombor matrik saya I19204069. Saya akan menerangkan mengenai sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Tidak dinafikan ketika pembelajaran bersemuka, ada setengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Sebagai contoh, baru-baru ini tular di media sosial mengenai kisah seorang guru yang menanti penyertaan pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Tetapi tiada seorang pun yang menyertai sesi kelas tersebut. Ini jelas menunjukkan sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bukan itu sahaja, ada juga dalam kalangan pelajar yang menyertai kelas atas talian seperti Google Meet sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya, di sebalik kamera yang sengaja dimatikan, mereka melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan.
Ada juga setengah pelajar yang sengaja melakukan aksi yang kononnya lucu buat mereka ketika kelas atas talian sedang dijalankan untuk menarik perhatian yang lain, sehingga rakan sekelas tidak lagi fokus pada guru yang sedang belajar. Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang dijalankan dan menyebabkan masa tidak mencukupi. Para pelajar seharusnya memberikan kerjasama yang baik sepanjang pembelajaran atas talian dilaksanakan, dan guru juga harus bersifat tegas terhadap pelajar. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan COVID-19 terhadap pendidikan dari segi fizikal dan emosi. Okey, dari segi fizikal, pelajar tidak dapat belajar secara bersemuka menyebabkan pergerakan mereka terbatas seperti berjalan, bercakap dan juga bergaul dengan kawan-kawan. Hal ini menyebabkan pelajar menjadi semakin malas dan mereka kurang melakukan aktiviti yang melibatkan kesihatan seperti bersenam. Kerana jika di sekolah, pelajar akan didedahkan dengan aktiviti kokurikulum dan mereka menjadi aktif, tetapi kini mereka menjadi kurang cergas dan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, mereka juga senang untuk mendapat penyakit seperti obesiti kerana mereka kurang bergerak dan hanya duduk di rumah saja. Hal ini sudah dibuktikan kerana kes kesihatan di kalangan murid-murid meningkat sejak COVID-19 melanda. Seterusnya, dari segi emosi pula, pelajar akan berasa terganggu dengan proses pembelajaran kerana tidak semua pelajar yang bernasib baik dalam mendapatkan kemudahan untuk belajar secara online. Hal ini menyebabkan pelajar yang kurang bernasib baik terpaksa tidak menghadiri kelas kerana mereka tidak ada kemudahan internet dan tidak mempunyai gadget seperti telefon atau laptop. Jadi, murid-murid akan terkebelakang kerana mereka tidak boleh fokus kepada pelajaran dengan baik. Selain itu juga, murid-murid tidak boleh fokus dengan sepenuhnya kerana setengah daripada mereka tidak faham apa yang diajarkan oleh guru mereka seperti mana mereka belajar di sekolah. Oleh sebab itu, ramai pelajar yang stres dan mereka mengambil tindakan untuk belajar dengan sambil lewa kerana walaupun mereka fokus tetapi halangan untuk faham sepenuhnya amatlah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aisyatul Humaira binti Nurizain, I20104556. Baiklah, kesan selanjutnya adalah apabila pelajar culas menyiapkan homework dan tidak join kelas PDPR secara online. Poin yang pertama, cabaran jika belajar di rumah, pelajar akan susah untuk membahagikan masa dengan baik kerana mempunyai komitmen yang lain di rumah. Hal ini menyebabkan kadang-kadang ada pelajar yang tak sempat untuk join kelas secara online. Contohnya, jika pelajar itu adalah anak sulung dan mempunyai adik-beradik yang ramai, maka itu juga menyebabkan pelajar mengalami kesukaran jika belajar di rumah, dan ia juga merupakan satu cabaran untuk pelajar itu sendiri. Selain itu, waktu PDPR yang sering berubah-ubah. Contohnya, jika kelas sepatutnya hari Isnin, pada pukul 9 hingga 10, tapi guru tukar kepada 11 dan 12. Mungkin juga kerana ada waktu yang tidak free dan sebagainya. Selain itu, sikap guru yang tidak begitu kreatif dalam menyampaikan maklumat menyebabkan setengah pelajar akan mula bersikap malas dan tidak mahu menyiapkan homework berikutan kerana kurang memahami sesuatu subjek dengan baik. Hal ini juga benar kerana bila pelajar tak faham, maka pelajar juga akan bersikap malas dan akhirnya mengalami kegagalan di akhir nanti. Selain itu juga, jika ada pelajar yang daripada kaum Cina, India dan juga dari semenanjung Malaysia, mungkin akan mengalami kesukaran jika guru itu menggunakan bahasa logat negerinya. Kerana tidak semua
pelajar dari China, India dan juga dari Semenanjung yang dapat memahami sesuatu percakapan itu dengan baik. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Nabila binti Zulkifli akan membentangkan kesan-kesan yang seterusnya, iaitu adalah masalah mental kanak-kanak terjejas di rumah. Okay. Yang pertama, pendidikan atau pembelajaran ini melalui skrin komputer terlalu lama akan ada kaitan dengan maksudnya screen exposure, yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin terlalu lama selama 4 jam atau 5 jam, lepas tu secara tak langsung akan menyebabkan kita sukar untuk tidur dan kemudian akan alami gangguan emosi. Okay. Lepas tu sebagai ibu bapa kena berhati-hatilah, kena sentiasa berinteraksi dengan anak, nasihat anak-anak sekerap yang mungkin. Lepas tu seterusnya adalah boleh merosakkan mata secara fizikal. Jika tak dapat dikawal pada peringkat awal, iaitu daripada skor rendah, maka berkemungkinan anak kita ni sukar untuk mengawal emosi di peringkat menengah, kerana emosi mereka ni pada waktu ini mungkin akan lebih terganggu lah. Seterusnya adalah sukar untuk tidur. Ini adalah kerana mereka ni mata diorang ni macam terlalu penat sebab asyik mengadap laptop. So dekat sini diorang akan ataupun diorang akan main phone ke mengadap laptop terlalu lama. So mata diorang akan secara automatik akan jadi macam diorang akan banyak berfikir itu ini macam tu. Seterusnya anak-anak ni lebih cenderung untuk jadi introvert. Maksud introvert dekat sini adalah pendiam, pemalu, penilik diri, seorang yang lebih suka memikir dirinya sendiri daripada orang lain. Dia tak bergaul dengan orang yang asyik-asyik duduk dalam bilik je. So kalau sekali-sekala dia kena keluar rumah, pergi jalan-jalan macam bertegur sapa dengan orang lain, kena banyak terlibat dengan masyarakat juga. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.